Alhamdulillah, berbincang mengenai Ar-Rahmanu ala Ashistawa dan kalam Imam Malik. Jadi kalau kita katakan Ar-Rahmanu ala Ashistawa tu bukan hujah kepada nak menyatakan Allah bertempat, jadi macam mana pula dengan hadis mengenai Muawiyah bin Hakam yang ada seorang jariah, seorang hamba perempuan, kemudian dia rasa nak bebaskan, dan bila nak dibebaskan dibawa jumpa dengan Rasulullah, maka Rasulullah tanya, Aina Allah? Aina Allah, di mana Allah? Jariah tu pula jawab, Fis sama. Man ana, aku hantar Rasulullah. Kemudian dibebaskan kerana dia sudah Islam. Jadi perbincangan ni mengenai hadis jariah. Dan hadis jariah ni kalau kita lihat memang ada dalam Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim pun kita katakan sebagai hadis sahih kan. Jadi macam mana tu mana? Okey. Dah faham dah? Masyhur tentang hadis jariah ni pembahasan dia. Okey, yang pertama kita lihat dulu, adakah hadis jariah tadi mutawatir atau tidak? Mutawatir atau tidak? Dikaji dulu. Yang dari segi sudut subut dia, kemudian dari sudut dalalah dia pun dah tak qat'i dah. Sebab ada beberapa hadis yang meriwayatkan dengan lain-lain version. Ada lafaz yang berbeza-beza. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis yang sama. Hadis sebenarnya tu Imam Muslim tu letakkan dalam babu tahrimil kalam fi solah. Hadis jariah itu Imam Muslim letak dalam babu tahrimil kalam fi solah. Imam Nawawi lah yang buat tajuk tu, tapi maknanya kitab solah lah Imam Muslim. Okey. Hadis dia sebenarnya bukan bincang pasal Aina Allah, di mana Allah. Hadis itu sebenarnya cerita tentang Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dia bercakap dalam solat. Orang bagi salam, dia jawab salam, jawab berisi dan semua. Kemudian yang sahabat-sahabat yang kat luar tu suruh dia semayang kan. Jadi dia kata apa? Dia macam dia tak tahu lagi. Setelah dia habis semayang, maka jumpa Nabi, Nabi kata setelah turun ayat waqumu lillahi qanitin, maka Allah mengharamkan bercakap-cakap dalam solat, hanya untuk baca Quran, zikir, doa saja. Okey, maaf. Jadi setelah tu dia kata, ya Rasulullah, aku ada seorang hamba. Sambungan daripada cerita tu. Cerita dia nak cerita dia bercakap dalam solat, kemudian Rasulullah panggil lepas solat, tegur dia lepas ni dalam sembahyang tak boleh cakap dah. Kena diam. Kemudian tiba-tiba dia buka cerita, ya Rasulullah, aku ada seorang hamba lah. Maknanya dia nak beritahu kat Nabi, dia ada seorang hamba yang dia telah tempeleng hamba tu. Sebab apa? Hamba tu dia suruh jaga kambing. Tak macam mana hamba tu lalai ke macam mana, kambing dia sudah kena terkam dengan serigala. Lepas tu dia geram, dia sudah tempeleng tu jariah tadi. Jadi Nabi kata, Nabi macam seolah-olah tak setujulah dengan perbuatan dia menempeleng jariah tadi. Maka dia pun rasa bersalah. Jadi dia rasa bersalah, dia rasa dia nak bebaskan hamba tu. Kalau macam tu, aku nak bebaskan hamba tu. Jadi Rasulullah kata, bawa aku pergi jumpa dia. Sebab apa? Islam menggalakkan kita membebaskan hamba yang sudah Islam. Hamba yang kafir tak digalakkan kita bebaskan. Ni Islam lah. Ni dalam fiqah. Maksudnya hamba tu kalau dah Islam baru kita bebaskan. Dah mantap Islam ni baru kita bebaskan. Sebab dia boleh jadi Islam yang merdeka. Tapi kalau dia masih bukan Islam, maka takut nanti kalau kita bebaskan, dia akan kekal dengan kekufuran dia. Jadi digalakkan setelah Islam baru. Jadi Nabi nak cek hamba tadi Islam atau tidak. Maka Nabi kata, jom bawa aku pergi jumpa hamba tadi. Maka setelah sampai jumpa hamba tadi, kalaulah kita ikut logik lah ni. Maknanya untuk mengetahui seseorang itu Islam atau tidak, apa kita buat? Ucap 2 kalimah syahadah. Sabit dalam mana-mana hadis, kalau orang tu nak Islam, dia nak tahu dia Islam atau tidak, dia mesti kena bersyahadah. Tapi dalam hadis tu tadi, Nabi tak tanya dia tentang apa, Nabi tak tanya siapa Allah, nak tanya syahadah pun, Nabi tu tanya, Aina Allah, Allah di mana? Jadi ulama kata sebenarnya hadis itu muttarib, maknanya ada lafaz yang berbeza-beza. Dan tak mungkin Nabi SAW tiba-tiba nak tahu orang tu Islam atau tidak, Allah kat mana. Macam contohlah kita pergi satu negara, kan kita nak tahu orang tu Islam tidak, tanya, Allah kat mana? Takkan kita nak tahu dia Islam, kita nak tanya Allah kat mana? Dia pun jawab sama. Jadi ada ulama kata tak boleh dipakai matan hadis tersebut. Matan dia sanad sahih. Sebab tu Imam Muslim masuk sebab sanad. Tapi matan dia muttarib. Sebab ada yang lain-lain lagi, yang lafaz yang lain. Nabi suruh syahadah dan sebagainya. Kemudian ulama kata okeylah kalau kita terima pun hadis tadi, maka sebenarnya soalan Nabi Aina Allah tadi itu bukanlah Allah tu di mana, duduk di mana. Maksudnya Aina Allah, kedudukan Allah tu di mana. Maksudnya Nabi Aina Allah, kedudukan.
Bukan makan, makanah dia panggil. Kedudukan Allah tu di mana? Maksudnya Martabat. adakah berhala-berhala di Kaabah dulu tu Tuhan ataupun siapa Tuhan? Jadi dia kata fis sama, maknanya Tuhan yang di langit itulah Tuhan yang sebenar. Jadi orang jariah, orang awam tak tahu apa, dia jawab fis sama, takkan Nabi kata Allah tak bertempat. Kan Nabi takkan cakap macam tu. Jadi bila dia jawab fis sama tu, maknanya Nabi dah faham bahawa dia ni mentuhankan Allah, bukan mentuhankan berhala-berhala di Kaabah. Jadi soalan Nabi aina Allah tu maknanya di manakah kedudukan Allah di sisi kamu? Adakah kamu menganggap Allah sebagai Tuhan atau kamu menganggap berhala itu sebagai Tuhan? Ini takwil ulama tentang hadis jariah. Kalau kita nak terima dia lah sebagai dalil. Sebab apa? Takkanlah Nabi pergi nak tanya orang tu Islam tu, tanya Allah kat mana? Tak masuk akal. Takkan Nabi bodoh sikit macam tu. Jadi ulama kata tujuan Nabi tanya itu kalau benar, kalau sahih lah itu matan dia tu, memang sanad sahih matan dia tu. Kalau sahih pun matan ni maksudnya ulama kata maknanya Nabi tanya itu di manakah kedudukan Allah itu, maknanya bukan Allah duduk di mana. Jadi bila dia kata fis sama, maknanya Tuhan di langit. Sebab apa? Kita kan kalau berdoa kita menghadap langit. Kan? Ya Allah, Allah ada kat sana. Kita minta ya Allah, kan kita menghadap langit kan. Jadi ulama kata, Ibn Hajar kata langit itu kiblat doa dan Kaabah itu kiblat solat. Jadi jariah tu dia ingatlah Allah tu di langit, maka dia jawablah Allah tu di langit. Jadi Nabi pun kata dia ni Islam, Nabi bebaskan. Itu dilihat kalau kita nak terima. Tapi ingatlah Imam Bukhari ambil hadis yang sama untuk dijadikan dalil tahrimul kalam fi salah, tapi buang bahagian tu. Imam Bukhari tak meriwayatkan sepenuhnya. Bila masuk bab tiba-tiba dia ubah cerita, kata dia ada jariah, Imam Bukhari cut hadis tu, tak ambil. Dan Imam Muslim pun letakkan hadis tadi dalam kitabu tahrimul kalam fi salah, bukan dia letak dalam kitabul iman. Kalaulah Imam Muslim nak jadikan itu dalil Allah berada di langit sebagai dalil, maka dah tentu dia ambil hadis tadi letak dalam kitabul iman. Jadi Imam Muslim letakkan hadis itu dalam kitab solat. Tak ada kena-mengena. Dia bukan nak berhujah dengan yang hadis yang bawah tadi, yang ainallah tadi. Dia hanya nak berhujah dengan yang dia bercakap dalam solat ni. Nabi larang dia bercakap dalam solat. Wallahu alam.